Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم نور قلوبنا بنور دينك وطهر أعضاءنا بنور عفوك ويسر أمورنا بنور توفيقك واستجب دعاءنا بنور رحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. صدق الله العظيم. Surah Al-An'am ayat 33. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik dan hidayahnya sama-sama kita dapat bertemu dan berkumpul pada petang ini, pada tengah hari ini untuk sama-sama kita menunaikan salat Jumaat sekejap lagi dan juga mendengar khutbah. Jadi sebelum itu marilah kita sama-sama menghayati sepotong ayat daripada surah Al-An'am, surah Al-An'am ayat yang ke-33. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. Sesungguhnya kami, iaitu Allah Ta'ala, maha mengetahui. Innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Sesungguhnya yang meresahkan engkau, yang meresahkan engkau, yang mendukacitakan engkau, iaitu alladhi yaqulun, mereka-mereka yang bercakap, iaitu orang yang telah menimbulkan keresahan, orang yang telah menimbulkan kebimbangan, yang telah menimbulkan kesedihan terhadap engkau ni, iaitu orang yang bercakap, orang yang yaqulun, mereka-mereka yang berkata ni, iaitu fa innahum la yukadzibunak walakinna az-zalimina bi ayatillahi yajhadun. Sesungguhnya mereka ini tidak membohongi engkau, tetapi orang-orang yang zalim mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya kita tengok bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa merasai kesusahan, merasai kesedihan, apabila menghadapi kaumnya. Dalam ayat yang lain kita dapati, dalam ayat yang lain misalnya dalam surah Fatir, dalam surah An-Naml ayat yang ke-70, dalam surah An-Naml ayat yang ke-70 Allah Ta'ala berfirman, wala tahzan alaihim wala takun fi dhayqin mimma yamkurun. Jangan kamu sedih, jangan kamu risau ke atas apa yang mereka, yakni
mereka-mereka yang menentang engkau, mereka-mereka yang tidak percaya kepada engkau, jangan kamu sedih. Wala takun fi dhayqin mimma yamkurun, jangan kamu rasa sempit, jangan kamu rasa sempit dada kamu di atas perancangan yang mereka lakukan. Surah An-Naml ayat yang ke-70. Berarti dua potong ayat ini sebenarnya antara ayat-ayat yang begitu banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan kesedihan Nabi, kerunsingan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi runsing? Sudah tentu beza dengan kita, kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerunsingan Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu kerunsingan akhirat. Kerunsingan akhirat. Kerunsingan terhadap perintah ataupun mereka-mereka yang mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang menentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka-mereka yang menyalahi daripada Al-Quran, daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka-mereka yang menentang ajaran Allah, ajaran Islam ini. Jadi itu yang menjadikan sempit dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sentiasa, walaupun Nabi sendiri dia ada ketika dia senyum, tetapi kalau kita tengok dalam ayat, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyaknya Nabi sedih. Nabi risau. Nabi risau dan Nabi runsing keadaan apa yang berlaku kepada umatnya. Kita tengok jelas, misalnya disebut dalam satu hadis, Nabi ibaratkan dia ni seperti mana Nabi ibaratkan umat manusia ni seperti mana kelkatu, yang mana kelkatu berebut-rebut masuk terjun ke dalam api. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menyelamatkan mereka ni supaya jangan terpedaya dengan api yang begitu nampak seronok, nampak bagus, dihiasi dengan warna yang cantik. Mungkin pada kelkatu tidak nampak begitu. Lalu dia telah terjun ke dalam api. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menyelamatkan mereka supaya jangan terjun dalam api. Itu perumpamaan. Jadi oleh yang demikian, bila Nabi dalam keadaan sedemikian, sudah tentu Nabi ada kesedihan kepada Rasulullah, ada kesedihan, kerisauan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Satu hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenali sebagai Amul Huzun, iaitu hari yang kesedihan, hari yang penuh dengan kesedihan. Mereka-mereka orang musyrikin ni dia telah melakukan kepada Nabi kita ni berbagai-bagai cara untuk menyekat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka telah meminta daripada Bani Hashim ataupun Bani Abdul Manaf supaya serahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka ni tidak sanggup menyerah Nabi. Mereka tidak sanggup menyerahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Bani Hashim ni telah diboikot, telah dipulau oleh masyarakat Quraisy ataupun masyarakat musyrikin. Walaupun di antara Bani Hashim ni ada yang bukan Islam, tetapi semuanya kena, semuanya merasai penderitaan. Sehingga ada di antara mereka ni dalam keadaan lapar, menangis anak-anak pada waktu anak-anak kerana tidak ada makanan selama 3 tahun.
selama 3 tahun. Sehingga mereka ni tak dibenarkan berurusan jual ataupun membeli. Kemudian tidak dibenarkan urusan perkahwinan, tidak dibenarkan berbagai-bagai urusan. Lalu selama 3 tahun, maka dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dalam kisah di mana Abu Talib dia datang kepada mereka ni, pemuka ni, dia kata, aku dengar daripada anak saudara aku sebut bahawasanya anak-anak telah memakan surat perjanjian yang ada di Kaabah. Lalu mereka pun tengok surat itu telah dimakan oleh anak-anak, maka terbatallah tempoh boikot yang telah mereka buat. Maknanya Nabi mengalami kesusahan. Kemudian Nabi SAW mengalami kesedihan yang lain, iaitu kematian Abu Talib, bapa saudara dia. Kemudian mati lagi selepas itu Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Amul Huzn, tahun yang penuh dengan kesedihan. Kemudian Nabi SAW pergi ke Taif. Nabi SAW pergi ke kota Taif untuk menyampaikan dakwah dia, menyeru dia kepada Islam. Tetapi mereka penduduk Taif ini telah menolak Nabi SAW. Sehingga satu hadis di mana Aisyah radhiyallahu anha pernah tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ata alaika yaumun kana ashaddu min yaumin Uhud. Pernah Nabi ditanya oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, adakah telah datang kepada engkau ya Rasulullah satu hari yang mana lebih dahsyat, lebih kuat, lebih teruk cabarannya daripada hari peperangan Uhud. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku telah menemui kaum kamu, aku telah jumpa kaum kamu. Maksudnya penduduk Taif. Aku telah jumpa mereka. Dan wa kana ashaddu ma laqitu minhum yaumul aqabah. Yang paling dahsyat sekali aku jumpa mereka ni pada hari Aqabah, ketika mana aku telah jumpa Ibnu Abdul Kilal. Aku jumpa dia, falam yujibni, tetapi dia tidak menyahut. Dia tidak menyahutku. Dia tidak menyahut apa yang aku kehendaki. Lalu aku pun berlalu. Lalu aku meninggalkan dalam keadaan aku ni wa ana mahmumun ala wajhi, dalam aku sedih dengan keadaan tersebut. Dalam keadaan aku rasa sedih dengan apa yang berlaku. Kerana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi kaum Taif ni penuh dengan kesedihan kerana nak sampai ke sana, tempat yang jauh. Kemudian dilontar lagi dengan batu. Kemudian sehingga tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdarah. Farfa'tu ra'si, tiba-tiba kemudian aku mengangkatkan kepalaku. Tiba-tiba aku lihat awan tiba-tiba aku lihat awan yang telah menyelubungiku, telah menaungiku. Aku dapati awan yang mana telah menaungi, telah membayangiku. Kemudian tiba-tiba aku melihat Jibril alaihi salam. Tiba-tiba datangnya Jibril alaihi salam, maka dia telah memanggilku, menyeruku, dan Jibril alaihi salam pun berkata, Inna Allah qad sami'a qawla qaumika laka wa ma raddu alaika. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mendengar ucapan
daripada kaum engkau terhadap engkau. Dan juga apa yang mereka jawab, apa yang mereka balas, apa yang mereka lakukan, apa jawapan mereka, apa balasan mereka terhadap engkau. Allah Ta'ala telah mendengar. Wa qad bu'itha ilaika malikul jibal. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghantarkan kepada engkau, iaitu malaikat yang menjaga bukit-bukit gunung-gunung ini, supaya kamu dapat perintahkan apa yang kamu kehendaki. Maka fanadani, Rasulullah kata, maka malaikat yang menjaga bukit itu telah memberi salam kepadaku. Fasallam alayya, dia telah memberi salam kepadaku. Lalu dia pun berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, faqala dhalika fima syi'ta in syi'ta an utabbiq alaihim al-akhbashain. Dia kata, mengikut apa yang kau mahu wahai Muhammad. Jika engkau mahu supaya aku lagakan, aku himpitkan dua bukit yang ada di kota Taif ni, aku akan buat apa yang kau kehendaki. Lalu Nabi SAW bersabda, bal arju an yakhruja min aslabihim man ya'budullaha wahdah la yushriku bihi syai'a. Nabi kata, bahkan aku ni mengharapkan ataupun aku berharap supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan daripada tulang-tulang sulbi mereka, iaitu orang yang dapat menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah walaupun sedikit. Jadi kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala kaum dia telah tolak dia. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sedih, Nabi rasa kasihan yang amat tinggi. Kasihan yang amat tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah peringat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tahzan alaihim, jangan kamu sedih, wala taqu fi dhaiqin mimma yamkurun, jangan kamu rasa sempit dada kamu. Tapi naluri Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai perasaan sedih dan kesihan bila melihat keadaan kaumnya yang telah menentangnya, kerana mereka ini akan dicampakkan ke dalam tempat yang sangat dahsyat, iaitu ke dalam api neraka wal'ayazubillah. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menerima tawaran daripada malaikat, walaupun malaikat sudah ada di depan dia, yang dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Jibril alaihi salam untuk melagakan dua bukit yang ada di kota Taif. Tetapi oleh kerana sedih dan perasaan kasih Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam doa yang sebaliknya, iaitu ya aku mengharapkan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan daripada mereka-mereka yang menentang ajaran Islam ini, iaitu man ya'budullah la yusyriku bihi syai'a, iaitu orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukan Allah walaupun sedikit. Ini yang dikatakan kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerunsingan Nabi. Jadi bererti kerunsingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu kerunsingan terhadap dakwah, seperti mana kerunsingan yang berlaku kepada Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam merintih kepada Allah, qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah mengajak kaumku ini siang dan malam, tapi tak bertambah apa-apa pun kecuali mereka semua lari. Itu pun selama 950 tahun. 950 tahun. Baik. Maknanya mereka ni sedih terhadap hari akhirat. Sebab itu kalau kita bandingkan dengan kita ni, maka sudah tentu jauh beza kita dengan mereka. Dan begitu juga kesedihan yang berlaku kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Satu hari berlaku kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu.
Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dia pernah tanya mereka-mereka yang ada sekeliling dia, cuba kamu sebut apa cita-cita kamu. Cita-cita kamu. Apa punya cita-cita kamu. Jadi antara mereka kata, kalaulah aku ni mempunyai kalaulah aku mempunyai emas, nescaya aku akan infak di jalan Allah. Kalau aku ada emas, nescaya aku ni akan infak, aku akan sumbangkan dia di jalan Allah. Macam-macam lah jawapan. Tapi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata, aku ni kalau aku ada harta banyak, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata, aku ni bercita-cita kalaulah bumi ini mempunyai, dipenuhi bumi ini seperti mana manusia yang ada pada, seperti mana manusia, iaitu Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Begitu sekali. Maknanya kenapa? Kerana Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu ni, dia ni sibuk dia dengan agama Allah. Kerunsingan dia ni terhadap agama Islam. Sebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya kita tengok kepada diri kita sendiri. Setakat mana kita ni? Fokus kita kepada akhirat berbanding fokus kita kepada dunia. Kerja-kerja dunia memang tak boleh elak. Semua manusia ni kerja dengan dunia tak boleh elak. Termasuk kita tengok siapa-siapa pun selagi mana dia tak mati, mesti dia nak makan, dia nak tidur, dia nak merentah, dia nak pakai, mesti tak boleh lagi dah. Tapi fokus dia kepada mana yang lebih? Fokus dia tu, fokus dia kepada akhirat ataupun kepada dunia semata-mata. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ja'ala, siapa yang menjadikan humumahu hamman wahida, siapa yang menjadikan kerunsingan dia ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, man ja'alal humum hamman wahida, siapa yang menjadikan segala kerunsingan satu runsing. Kita cuba catat kita punya kerunsingan kita tu apa. Runsing bil api tak bayar, ataupun bil api naik, air naik, contoh. Runsing kerana harga rumah naik, maintenance rumah naik. Runsing kerana anak, kita boleh tuliskan segala kerunsingan kita. Dunia macam-macam. Orang meniaga cara meniaga, orang bekerja secara bekerja, pelajar cara pelajar, yang memegang jawatan cara jawatan, petani cara petani, macam-macam kerunsingan dunia ni. Jadi Rasulullah kata, siapa yang menjadikan segala kerunsingan ni, semua kerunsingan ni, kemudian dia jadikan hamman wahida, dia buat hanya satu saja kerunsingan. Dikumpulkan semuanya, letak dalam gelas. Segala runsing keluarga, runsing anak, runsing isteri, runsing apa semua ni, runsing dunia lah. Segala kerunsingan ni letak satu tempat. Baik. Kemudian siapa yang menjadikan, Rasulullah kata, siapa yang menjadikan segala kerunsingan hamman wahidah, jadikan satu kerunsingan. Iaitu satu kerunsingan tu apa benda? Satu kerunsingan, iaitu hamma akhiratahu, kerunsingan akhirat. Maksud kerunsingan akhirat ni, kerunsingan yaumul ma'ad, hari kembali. Kerunsingan akhirat. Segala dia runsing. Misalnya runsing dengan kerja dia. Dia kata, kubur, dahsyat lagi. Kalau kerja yang aku buat ni, projek yang aku buat ni, yang besar-besar ni, 1 bilion, 10 bilion, 20 bilion, kubur dahsyat lagi. Kubur sangat hebat lagi. Kita pun terfikir, kita renung, kita hayati apa yang berlaku setengah-setengah hamba Allah. Apa nama seorang yang Nasir Al-Khurafi. Nasir Al-Khurafi. Kita boleh jadi satu iktibar kepada kita.
Nasir Al-Khurafi ni antara jutawan di Kuwait. Berapa puluh bilion harta dia. Dia mati pada umur 60 tahun lebih, 60 lebih. Saya ingat tahun lepas ke tahun ni, wallahu alam, bila dia meninggal dunia, bahasa baru. Banyak harta dia. Lepas tu gambar dia, gambar kubur dia. 2 biji batu nisan. Kubur macam biasa. Tidak dihiasi dengan seindah-indahnya. Jadi bila kita fikir kepada mereka akan timbul, maknanya itulah hakikat hidup. Jadi bila kita kembali kepada kerunsingan akhirat, di mana disebut oleh Rasulullah, siapa yang menjadikan segala kerunsingan satu kerunsingan. Kerunsingan itu ialah hamma akhiratah, iaitu dia runsing terhadap hari akhirat. Kafahullah hamma dunyahu. Allah Ta'ala akan memberi kepadanya cukup segala kerunsingan dunia. Dia runsing dunia dia ni, Allah Ta'ala akan cukupkan dia. Allah Ta'ala akan mudahkan dia. Allah Ta'ala akan permudahkan urusannya. Allah Ta'ala akan jadikan senang laluan-laluan yang mudah untuk dia, sekiranya dia letakkan kerunsingan akhirat adalah asas. Kemudian وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِالْهُمُمْ فِي أَحْوَالِ الدُّنْيَا. Siapa yang meletakkan segala kerunsingan dia dalam semua dunia dia, semua runsing. Kereta dia tercalar pun dah runsing sampai tak boleh tidur. Contohnya. Makan tak sedap sikit pun dah runsing dah. Apa makan tak sedap ni? Sekian. Baju berkedut sikit pun dah runsing dah. Menjadikan semua kerunsingan dunia, tidak letakkan kerunsingan akhirat yang sebenar dalam diri dia. Misalnya solat, misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia betapa ambil beratnya kerunsingan akhirat ni. Satu hari satu orang tu datang jumpa dia. Dia kata, Rasulullah, aku lambat sikit, lewat sikit datang solat subuh berjemaah, ataupun lambat solat, la ataakhir an salatil fajr, lambat aku solat fajar. Kerana malam tadi ni tu imam baca panjang sangat sembahyang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dia berat benda ni. Kerana mengganggu ibadah. Solat berjemaah ni ataupun solat berjemaah ni sangat diambil berat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul tegur siapa yang menjadi imam satu kaum, dia kena tengok orang belakang dia. Mungkin ada orang dhaif, mungkin ada orang yang tak sihat dan sebagainya. Itu contoh. Jadi kita kembali pada hadis. Maka Rasulullah kata, siapa yang menjadikan segala kerunsingan itu dalam kehidupan dunia, dunia semata-mata dia runsing, tidak letakkan kerunsingan akhirat sebagai asas utama, lam yubalillah fi ayyi awdiyatiha halaka. Dia Allah Ta'ala tidak bila dalam keadaan begitu, tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mempedulikannya. Allah Ta'ala tidak akan mempedulikannya di mana dia berada. Allah Ta'ala tidak akan pedulikan dia. Maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beri pertolongan kepada dia. Segala urusan menjadi sukar, segala perkara menjadi payah, semua jadi payah. Buat yang ni ada yang ni, buat yang ni ada yang ni, buat yang ni ada yang ni. Halaka, pasti dia akan binasa. Berarti kerunsingan akhirat tu kita kena jadikan satu keutamaan. Misalnya bab solat contohnya. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kita jadikan satu perkara yang utama, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala permudahkan kehidupan kita. Supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kehidupan kita ni lancar. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dalam satu doa dia. Wala taj'alid dunya akbara hammina, wala taj'alid dunya akbara hammina. Ya Allah, engkau janganlah jadikan wala taj'alud dunya akbara hammina, janganlah engkau jadikan dunia ini sebagai sebesar-besar kerunsingan kami. Ingat ya, apa saja mungkin tuan-tuan lebih berpengalaman dalam kehidupan dunia ni, macam-macam. Yang cara meniaga, yang cara mentadbir, macam-macam. Tapi Rasulullah kata dalam doa dia, ya Allah, engkau janganlah jadikan kerunsingan kami dengan urusan dunia ni satu kerunsingan yang besar.
wala taj'alud dunya akbar hammina, sebesar-besar kerunsingan. Bukan kata kita abaikan kerja, tidak. Kita lebih fokus pada Allah. Dalam kerja dunia ni kita fokus pada Allah. Misalnya kita berzikir, tasbih, fokus pada Allah. Apa yang kerja aku tak siap hari ni? Amalan-amalan apa yang aku tak buat? Mungkin malam tadi aku tidak munajat pada Allah, menyebabkan aku kerja hari ni banyak terabai, menyebabkan kesilapan-kesilapan dalam kerja aku, menyebabkan keputusan-keputusan aku menjadi silap. Kita tengok semasa Umar bin Abdul Aziz memegang jawatan khalifah, bangun malam sentiasa menadah tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Mana kekuatan dalaman mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun sama. Dia pernah kata, aku malam hari aku munajat, gunakan masaku untuk Allah, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari aku gunakan masaku untuk menghadap rakyat jelata. Itu maknanya apa? Maknanya dia dapat pertolongan Allah. Kenapa? Kerana dia telah jadikan akhirat dia sebagai kerunsingan utama. Jadi segala urusan dunia jadi mudah dia buat. Sangat mudah. Sehingga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kita tengok dia banyak mendapat pertolongan Allah Ta'ala ketika dia mentadbir. Satu hari dia sedang berkhutbah di atas mimbar. Tiba-tiba dia bercakap, wahai tentera mujahidin ataupun tentera-tentera Islam, berhati-hati kamu. Di belakang kamu ini ada musuh yang sedang mengekori kamu. Belakang kamu ada musuh yang akan serang kamu. Tentera-tentera Islam bukan duduk dekat di kawasan Rom, kawasan jauh daripada Madinah, beribu-ribu kilometer. Tetapi bila mereka balik, mereka kata, wahai Amirul Mukminin, kami dengar suara Tuhan memperingatkan pada kami tentang pada hari apa yang berlaku. Jadi ini kita kata apa? Ini ialah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertolongan Allah Taala beri kepada dia, kepada kita tengok salafus salih terdahulu, para ulama terdahulu, sehingga agama Islam tersebar ni kerana mereka ni mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kerja dunia sendiri itu mendapat pertolongan Allah, kerja dunia sendiri. Sebab itu sebenarnya pada pandangan saya dah, untuk mengemaskan balik urusan dunia kita ni, kita kena tengok bagaimana salafus salih terdahulu. Salafus salih, para sahabat Nabi, para tabi'in, macam mana keadaan mereka ni sehingga Allah Ta'ala serahkan dunia kepada mereka. Di mana apabila di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, apabila Rom dan Parsi sudah jatuh, bila Rom dan Parsi sudah jatuh, maka ketika itu banyaklah harta-harta yang telah masuk. Ujian harta dipanggil fitnah harta. Kerana Nabi SAW bersabda, inna likulli ummatin fitnah. Setiap umat itu ada ujian dia, ada fitnah dia. Dan fitnah umatku ataupun ujian umatku ialah harta. Maka apa yang berlaku kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, bila harta dah banyak datang ni melalui harta rampasan perang dan sebagainya, mahkota Raja Rom sudah berada di tangan mereka. Mereka dapat bawa balik ke Madinah Al-Munawwarah. Satu orang pun tak ada fikir nak ambil. Satu orang pun tak ada fikir, ini aku nak lah, sebab aku dah lama tinggal anak isteri aku, takkan tak boleh aku ambil sikit. Masya Allah. Bahkan dikatakan mereka tak ambil pun, mereka tak mahu apa yang berlaku kepada mereka. Kita tengok contohnya yang berlaku kepada Suraqah, yang mana dia ni telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah. Dia kata, kamu ni besok satu masa nanti kamu akan memakai kalung ataupun gelang daripada Raja Rom. Daripada Raja Rom. Memang zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dia pakai sungguh. Mana telah dibawa oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dicari ke mana dia ni Suraqah ni. Kerana dia telah dijanjikan oleh Rasulullah dia akan pakai. Masa tu Rom tak jatuh lagi, masa peristiwa hijrah. Apa yang berlaku kepada dia? Dia pakai sekejap, kemudian dia tinggal balik. Dia tak mahu ambil, dia tak mahu. Itu maknanya kita tengok dunia bukan menjadi satu kerunsingan dia, akhirat menjadi satu kerunsingan.
Sebab itu di segi kuasa, di segi harta dapat dikuasai oleh orang-orang Islam, kerana dunia bukan satu kerunsingan dia. Akhirat menjadi kerunsingan. Jadi itulah antaranya sedikit peringatan bagaimana cara dan kaedah supaya Allah Subhanahu wa taala permudahkan kehidupan kita, dunia kita. Hendaklah kita menjadikan akhirat sebagai kerunsingan. Mudah-mudahan dengan sedikit tazkirah ini, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salafus salih daripada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum menjadi satu pengajaran kepada kita betapa besarnya kita jadikan kerunsingan akhirat itu sebagai kerunsingan utama, agar Allah Subhanahu wa taala permudahkan kerunsingan kita terhadap urusan-urusan dunia. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.